Alhamdulillah, analisis Dr. Rozami. Satu perkara yang paling membimbangkan kini apabila tokoh agama yang mempertikaikan SOP, menolak penjarakan fizikal di masjid dan di surau, menolak keperluan vaksin dengan bersandarkan maklumat yang tidak tepat tanpa merujuk KKM, mufti-mufti negeri, fatwa kebangsaan, majoriti ulama dunia serta WHO. Bagaimana Islam melihat situasi ini, Doktor? Baik, dalam isu ni Islam minta kita kembali kepada ahli zikir. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berada di dalam yang pakar dalam bidang itu bila kamu tak tahu. Orang agama selalu marah kepada golongan-golongan yang bukan agamawan apabila mereka berbicara di dalam ilmu agama tetapi tidak ada asas. Tetapi kenapa di dalam bidang perubatan, di dalam bidang sains kita tak mau dengar daripada orang-orang yang telah terbukti mereka ini pakar? Takkanlah kita nak kata semua doktor-doktor Muslim yang pakar-pakar macam Datuk Dr. Musa ni sebagai ejen Dajjal. Semua. Saya rasa ini satu benda yang benda ini satu tuduhan yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan saya tengok kadang-kadang sebahagian daripada komentar-komentar terhadap ketua pengarah kesihatan kita sampai ada yang mengatakan dia ni orang yang memang menjalankan agenda Dajjal. Saya kata macam dia dah lah kerja siang malam tak berhenti fikir macam mana nak jaga kesihatan kita, tiba-tiba kita tolak dia ataupun kita tuduh dia dengan benda yang tak sepatutnya. Islam apabila dia berdiri di atas hujah. Dia berdiri di atas kebenaran. Jadi Islam apabila minta umat dia untuk berpendapat, dia minta setiap penganut dia berpendapat itu mesti di atas ilmu, mesti di atas hujah. Jadi katalah kita sekarang ni berdepan dengan satu wabak. Ada orang kata ini pandemik. Saya kata saya tak tahu ini pandemik atau pandemik, tapi kita mesti berhadapan dengan realiti. Realitinya apa? Ada orang mati. Walaupun sikit tapi ada orang mati. Dan orang mati yang sikit yang walaupun kita kata ia menyedihkan, tapi ada orang cuba nak meremehkan, tapi kita kata dengan segala SOP yang kita buat pun kita masih berhadapan dengan kematian manusia. Jadi sebab itu sesiapa yang nak memberikan fatwa di kalangan ahli agama, saya menasihati diri saya dan juga semua kawan-kawan saya yang belajar agama ni, tanyalah kepada orang-orang yang berada dalam bidang perubatan, tanya orang-orang yang berada dalam bidang virus, virologi, supaya mereka ini dapat memberikan kita nasihat yang betul. Tabiat virus, virus pun tak pernah tengok. Kita virus pun tak pernah tengok. Kita tengok kitab-kitab kita aja. Jadi dia tak seimbang kita punya pandangan. Dalam kaedah fiqh disebut apa? Dalam Islam ni, dalam ilmu Islam ni disebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Memberi hukum pada satu perkara ia adalah satu cabang daripada gambaran keseluruhan. Kita tak mungkin memberi hukum kepada satu perkara melainkan kita mesti dapat dulu gambaran keseluruhan dia dan baru kita ni. Sebab itu dalam ulama-ulama silam kan, apabila mereka nak membicarakan tentang bab haid, nak membicarakan bab berapa maksimum tempoh untuk bersalin, dalam Quran tak disebut secara detail, dalam hadis tak disebut secara detail. Mereka tanya dengan orang-orang perempuan yang mengandung pada zaman tu. Mereka tanya pada ahli-ahli perubatan yang ada pada zaman tu. Jadi oleh kerana tu saya melihat tradisi yang dibina oleh ulama silam sangat-sangat baik. Iaitu bila kita tak ada kepakaran dalam satu-satu bidang, tanya kepada orang yang pakar dalam bidang tu. Dalam bidang, bukan kata dalam bidang dalam rentas bidang, dalam bidang pengajian Islam sekalipun, dalam bidang pengajian Islam tu, dia ada bidang hadis, ada bidang fiqh. Umpamanya kan, orang yang berada dalam bidang hadis, dia tak boleh langkau pergi kepada benda yang bukan bidang dia. Orang yang bidang contoh dalam bidang qiraat, baca Quran, bacaan, cara-cara bacaan apa semua qiraat. Dalam bidang hadis dia mungkin seorang yang dhaif. Tetapi dalam bidang qiraat dia pakar, dia tokoh. Jadi sama juga macam kita mungkin pakar dalam bidang agama, dalam bidang tafsir, dalam bidang hafazan Quran. Tapi dalam bidang saintifik kita kena tanya orang pakar lah. Jadi kita kena bekerjasama. Ini Islam ni, sebab tu saya kata jangan ada barrier, jangan ada penghalang untuk kita bekerjasama dengan orang yang berada dalam bidang sains, orang yang berada dalam bidang ekonomi, baru kita boleh dapat maklumat yang jelas. Kalau tak, kita akan jadi macam duduk dalam bulatan gembira kita, duduk dalam usrah kita, bincang sama-sama kita, buat fatwa separuh masa. Kita deal dengan nyawa manusia. Sebab itu saya ingat dalam satu hadis,
bila sahabat memberikan fatwa kepada satu orang yang sakit untuk mandi junub, dia kata kena mandi walaupun dia sakit. Mati Meninggal. orang ni. Apa Nabi kata? Qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia, moga Allah bunuh mereka. Ini satu benda yang sangat serius. Jadi saya nak ingatkan pada diri saya dan juga ustaz-ustaz yang berada di luar, sebelum nak bercakap tentang isu yang berkaitan dengan nyawa manusia, fikir, timbang, kerana kita bertanggungjawab dengan setiap perkataan yang kita keluarkan.